Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Alhamdulillah, hari ini hari Khamis 12 November. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur ya, dimurahkan rezeki ya. Allah mengizinkan kita untuk sama-sama kita bersama-sama lagi meneroka mutiara-mutiara ilmu yang diberikan oleh Dr. Aid Al-Qarni dengan bukunya La Tahzan ya, ataupun maksudnya jangan bersedih ya, don't be sad ya, yang diterjemahkan oleh Noraini Abu. Kalau tak salah saya kan, buku La Tahzan ni diterjemahkan dalam berapa bahasa ya. Dalam buku ni adalah buku yang terlaris ya, buku Dr. Al-Qarni yang terlaris sekali, dan buku ni telah diterjemahkan dalam 29 bahasa dunia ya. Okey. Hebat ya. Jadi kita nak mulakan pagi ni dengan kita boleh tak kita hantarkan doa dan Fatihah untuk Dr. Aid ya. Dr. Aid masih bersama kita ya. Masih sihat ya. Jadi kita tak salah ya, kita hadiahkan kepada kita ambil manfaat daripada buku ni, tapi kita tak bagi sesuatu kepada tuan dia ya. Jadi boleh tak kita bacakan Fatihah untuk Dr. Aid, kita doakan supaya Dr. Aid dipanjangkan umur ya, dimurahkan rezeki, disihatkan tubuh badan, dan beliau dapat ya menyumbang banyak lagi ilmu untuk kita manfaatkan ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Saya nampak ada 4 orang kat sini. Cik Yah, Assalamualaikum. Azi Isma ya, orang kampung saya ya. Assalamualaikum ya. Ada lagi tak? Kita tengok ya. Saya tak nampak ya siapa yang ada siapa yang ada komen ke apa ya. Sekejap nak tengok. Tak apa pandai sangat kan. Tapi dia letak kat sini dah ya. Dia letak kat sini. Kalau komen akan naik kat sini kan. Sekejap Kak Leha. Assalamualaikum Kak Leha. Ya, Kak Leha dah siap buat kerja ya Kak Leha ya hari ni. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi Cik Yah. Ya. Okey. Kita tunggu sikit lagi ya. Kita akan Waalaikumsalam ya. Kadang-kadang kan saya ni ada kelemahan sikit bila nama-nama samaran dalam Facebook ni saya suka terlupa ya. Maklumlah ya, faktor usia kan. Umur-umur yang macam saya banyak saraf dah putus kot. Jadi suka terlupa ya. Cik Su ni siapa ya? Cik Su, boleh tak bagi tahu Cik Su? Kalau panggil Kak Ita ni maksudnya orang tu rapatlah dengan saya ya. Assalamualaikum Mas Itoh ya. Waalaikumsalam. Muni, Waalaikumsalam Muni. Kak Siah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So kita dah nampak ada kat sini, saya nampak ada 12 orang lah ya. Ya. So kalau tak salah saya nampak wajah guru saya kat sini. Assalamualaikum Prof Nur Azniza Ishaq ya. Rasa besar hati ya. Prof ada kat depan ni, malu saya ya. Kecil je saya ni kan rasa. Ya, bila guru ada kat depan ni.
Ya, doakan saya ya, Prof. Doakan saya insya-Allah ya. Perkongsian yang kecil sahaja. Okey, Syikin, Assalamualaikum Syikin. Syikin Maktab KKB. Okey. Kita kalau dah ada patutlah ya. Dulu nama lain ya maknanya dulu nama lain, sekarang bubur nama Cik Su ni memang tak perasan lah, Subiha. Okey, kalau nama betul tu baru inilah. Waalaikumsalam warahmatullahi Balkis ya. Sedang tengok dengan mak. Alhamdulillah. Assalamualaikum mak ya. Rindu mak ya. Tak boleh nak rentas negeri ya. Walaupun dekat tapi negeri yang berbeza. Kedah dengan Perlis, Kedah dengan Penang. Penang dekat je sebenarnya. Tapi PKPB kan, kita tahan sekejap ya kerinduan ini. Mak sihat ya, Balkis, mak sihat ya. Badrizawati, sahabat saya, sahabat daripada LPPKN. Okey, Assalamualaikum ya. Okey. Orang hebat-hebat masuk ni ya. Yani, Waalaikumsalam warahmatullahi Yani. Ya, Yani BDR ke apa ya? Yani. Saya BDR hari ini. Okey. Sarimah Saleh ya. Sarimah, siapa ya Sarimah? Maknanya kawan saya ni, kalau panggil Ita ni kawan lah ya. Kawan-kawan sekolah ke kan. Okey. So, Alhamdulillah. Hari ni kita nak membacakan buku Sat tukang FB Sat. Oh. Ada banyak akaun ke ya Subiha. Salam and a very good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam ya. Kak Saadia. Alhamdulillah ya kita bersama pagi ni. Okey. Kalau dah ramai masuk kan, saya nak ajak kita, sebab tajuk ni pendek je ya. Tajuk ni siri keempat ni, nama tajuk dia Masa Depan Akan Datang Dengan Sendirinya. BDR ya, yang ni samalah kita ya. Sama kita ya. InsyaAllah ya, minggu depan pula ya. Okey. Shima, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Okey, dah ramai masuk. Okey, tajuk ni masa depan akan datang dengan sendirinya. Tak panjang ya, sampai satu muka surat, sikit je sampai sini. Okey. So, saya nak mulakan hari pagi ni dengan satu slot ya, slot kesyukuran ya. Slot kesyukuran sebab pada siri-siri yang lalu, daripada siri pertama ya, Dr. Aid minta kita renung dan bersyukurlah ya. Lepas tu renung, bersyukur, lepas tu dia kata yang lalu biar berlalu. Lepas tu dia pesan pula dekat kita, hari ini milik anda, yang semalam kita cakap ya, yang kita bincangkan tu ya. Hari ini milik anda, dan yang hari ni ya dia cakap apa, masa depan akan datang dengan sendirinya. Assalamualaikum Kak Ina, sahabat saya di PTSB. Kak Ina sihat ya hari ni ya. Pokok-pokok sihat ya Kak Ina ya. Abang Mat, Assalamualaikum ya. Okey. Jadi saya nak mulakan pagi ini ya. Siapa yang baru masuk ya, kita akan mulakan sekejap lagi dengan satu teknik kesyukuran ya. Kalau boleh tu duduklah ya dalam keadaan yang selesa, paling selesa. Okey, duduk bersandar dalam keadaan yang paling selesa ya. Okey, kalau dah semua ready, bolehlah ya kita mulakan teknik kesyukuran kita pagi ni untuk menzahirkan rasa kesyukuran ya. Kita nak zahirkan rasa kesyukuran ni, yang pertama sekali kena mulakan dengan diri kita dululah, baru kita boleh laksanakan kesyukuran-kesyukuran kita yang lain ya, kepada insan-insan yang rapat dengan kita, kepada pasangan, kepada ibu bapa, kepada anak-anak, keluarga, jiran ya, rakan-rakan di tempat kerja dan sebagainya ya. Okey. So semua dah ada ya, semua dah boleh ya, semua dah bersama.
Jadi kita bolehlah ya buat satu teknik ni, nanti boleh sama-sama buat di rumah ya, buat tak kisahlah nak buat selepas solat subuh ke ataupun selepas solat isyak pun boleh, duduk sekejap kan. Okey. Merenung diri, syukur dan merenung diri. Ya, okey. So, okey. Duduk dalam keadaan yang paling selesa. Kalau boleh bersandar, bersandarlah ya. Bersandar. Nak pejam mata pun tak apa. Kalau tak nak terganggu, pejamlah mata ya. Okey. Okey, duduk dalam keadaan yang paling selesa. Lapangkan fikiran. Ya. Tenangkan fikiran. Ya. Ya, tenangkan fikiran ya. Okey. Kita nak mulakan dengan teknik pernafasan dulu. Macam hari yang saya ajar hari pertama ke kedua ya, hari pertama. Saya dah ajar ya untuk kita sama-sama zahirkan kesyukuran ya. Macam tu juga. So hari ni kita nak zahirkan kesyukuran. Sekejap, saya nak minum air sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sandar dalam keadaan yang selesa. Ya. Kosongkan fikiran, keluarkan fikiran bukan kosongkan fikiran, lapangkan fikiran bukan kosongkan fikiran ya. Tak boleh ya, fikiran kita tak boleh kosong ya. Sebab Allah ada ya, Allah ada. Kita tak boleh kosongkan ya. Kita lapangkan je, lapangkan fikiran. Okey. Kita tarik nafas ya. Teknik tarik nafas tu, tarik nafas ya. Waalaikumsalam suami ya. Okey, kita nak buat teknik relaksasi dan teknik kesyukuran ya. Tarik nafas dalam kiraan 3. Bila saya kata tarik nafas, tarik dalam kiraan 3. Lepas tu bila saya kata tahan nafas, tahan dalam kiraan 4. Bila saya kata lepas nafas, lepas dalam kiraan 5 ya. Kita akan buat 3 kali ya, untuk satu set 3 kali. Okey. So boleh kita mulakan sekarang. Okey. Kita mulakan sekarang ya. Alhamdulillah. Okey. Okey. Tarik nafas. Tahan. Lepas nafas perlahan-lahan. Lepas ikut mulut ya. Okey, tarik nafas. Tahan. Lepas nafas perlahan-lahan. Tarik nafas. Tahan. Tahan. Lepas nafas perlahan-lahan. Okey. Sahabat-sahabat semua, saya ingin membawa sahabat-sahabat untuk menikmati rasa kesyukuran kepada Allah. Ya. Okey, sahabat-sahabat, yang pertama, lintaskan rasa syukur yang amat dalam kepada Allah atas nikmat nafas yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Ya, lintaskan dalam hati, ucapkan kesyukuran, ya Allah, terima kasih ya Allah kerana memberi keizinan nafas saya berfungsi, saya dapat bernafas pada hari ini. Okey. Terima kasih, ya Allah, kerana mengizinkan jantung saya terus berdegup pada hari ini. Terima kasih, ya Allah. Ucapkan kesyukuran kepada Allah atas kurniaan mata yang masih dapat melihat pada hari ini. Terima kasih, ya Allah, kerana masih mengizinkan mata saya dapat melihat pada hari ini. Ucapkan terima kasih kepada Allah atas telinga kita yang masih mendengar pada hari ini. Terima kasih ya Allah kerana masih mengizinkan telinga saya dapat mendengar pada hari ini. Ucapkan terima kasih ya Allah atas otak yang masih berfungsi, akal yang masih sihat pada pagi ini, pada hari ini. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah.
ucapkan terima kasih kepada Allah atas lidah kita yang masih dapat melenturkannya, dapat bertutur dengan baik pada pagi ini. Terima kasih ya Allah kerana lidah ini masih dapat melafazkan kalimah-kalimah-Mu, masih dapat mengucapkan kalam-kalam-Mu, masih dapat bersyahadah, masih dapat meluahkan kesyukuran kepadamu. Terima kasih ya Allah atas mulut yang masih dapat berfungsi, ya, bibir yang dapat berfungsi, masih dapat bercakap, masih dapat makan, masih dapat meneruskan kehidupan, membantu saya meneruskan kehidupan pada hari ini. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah atas sepasang tangan yang masih bergerak pada hari ini. Ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Allah atas jari-jari yang masih berfungsi pada hari ini. Ucapkan terima kasih kepada salur kerongkong, saluran nafas, ya. Ucapkan terima kasih kepada jantung yang masih berdegup. Ucapkan terima kasih kepada Allah, ya, kerana mengizinkan organ-organ dalaman, pankreas dapat berfungsi dengan baik, usus dapat berfungsi dengan baik, buah pinggang dapat berfungsi dengan baik. Paru-paru dapat berfungsi dengan baik, ya. Menjalankan tugasnya tanpa kita perlu membayar sesen pun. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah atas alat kelamin yang Allah masih kirimkan, ya, dapat berfungsi dengan baik, dapat buang air dengan baik. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah atas sepasang kaki yang kau kirimkan, yang kau pinjamkan, dapat melangkah, ya, dengan baik sehingga hari ini. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ucapkan terima kasih kepada Allah, zahirkan kesyukuran kepada Allah atas 1000 rahmat, 1001 rahmat, ya, kurniaan Allah yang kita terlupa setiap hari untuk kita ucapkan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah atas segala kurniaan, segala pinjaman, ya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ucapkanlah ya sahabat-sahabat semua, terima kasih kepada kurniaan Allah yang tidak saya sebutkan tadi. Ucapkan terima kasih yang paling dalam kerana Allah masih sayangkan kita. Allah masih pinjamkan segala nikmatnya kepada kita. Terima kasih yang paling dalam. Dalam kiraan 1, 2, 3, apabila rasa selesa, anda boleh buka mata, ya, dan tarik nafas. Tahan, lepas nafas perlahan-lahan. Tarik nafas, tahan, lepas nafas perlahan-lahan. Tarik nafas, tahan, lepas nafas perlahan-lahan. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, ya. Okey. Sahabat-sahabat semua, ya.
kaedah kesyukuran ini yang kita zahirkan ini, mudah-mudahan ya dia kaedah ini akan memberi satu ketenangan jiwa ya, mencari balik diri kita. Kita akan rasa kita ni bukan siapa-siapa ya. Kita ni bukan siapa-siapa. Kita ni bila kita dapat rasa macam tu, dia akan kuburkan rasa keakuan kita, kuburkan rasa keegoan kita, rasa kesombongan kita, rasa kemegahan kita. Kita tak ada apa-apa. Kita tak ada apa-apa dan kita bukan siapa-siapa dengan pertolongan Allah dan dengan bantuan Allah. Ya. Jadi kadang-kadang kita terlepas ya. Kadang-kadang kalau sebaiknya teknik ni kita buatlah di waktu pagi, sebab untuk membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih baik pada hari itu ya. Kalau kita tak buat ya, kita akan macam kita take for granted, kita rasa macam Allah bagi kat kita ni secara percuma. Sebenarnya tak ya. Saya renungkan ya, bira saya lah ya, isteri kakak ipar saya ya, yang sekarang ni sedang menjalani dialisis ya. Betapa kita kena renungkan ya, Allah bagi buah pinggang kat kita ni, buah pinggang yang sihat ya, buah pinggang yang masih dapat berfungsi ya, tidak perlu dibantu oleh mesin-mesin yang lain ya untuk dia bersihkan sistem pembersihan dalam badan kita. Itu satu nikmat yang sangat besar yang kita tak pernah pun kita fikir, tak pernah pun kita it doesn't come across into our mind, yang mana nikmat itu sangat besar sebenarnya, tapi bila benda tu kita tak rasa kan, kita tak melihat itu sebagai ibrah, kita rasa macam kita take for granted ya. Subhanallah ya, itu adalah satu kaedah ya untuk bukan sahaja teknik relaksasi, bukan sahaja teknik kesyukuran, tetapi teknik untuk kita mencari balik diri kita. Siapa diri kita? Ya, siapa diri kita? Kita tak payah nak megah-megah ya, tak ada besar-besar apa ya. Keakuan kita tu tak ada apa-apa sebenarnya ya. Okey, mudah-mudahan teknik itu dapat memberi manfaat kepada semua ya. Saya agak tersentuh juga ya bila kita zahirkan ya, kita masuk benda tu dalam hati kita. Benda ni kalau puan-puan sahabat-sahabat buat ya, sahabat-sahabat akan rasa ya. Sahabat-sahabat akan rasa sendiri dan sahabat-sahabat akan terasa sentuhan tu sangat dalam. Dan bila sahabat-sahabat buat sendiri, sahabat-sahabat akan rasa ya. Kalau mungkin ya untuk beberapa kali ni kita perlukan guideline ya, perlukan seseorang yang boleh memberi panduan kepada kita. InsyaAllah bila sesi ni berlangsung ya, mungkin dalam musim PKP yang saya target tu sampai 6 hari bulan 12 lah ya. Kalau ada permintaan, insyaAllah kita akan sambung lagi lah ya, sampai habis, insyaAllah sampai habis siri ni lah 281 siri ya, sehinggalah tajuk yang terakhir adalah bermegah-megahan boleh melalaikanmu ya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita untuk kita habiskan khatam ya buku Jangan Bersedih La Tahzani oleh Dr. Aid Al-Qarni. Okey. So untuk hari ini Waalaikumsalam ya, siapa yang bagi salam ya. Okey. Anak saya ya, kakak baru masuk alhamdulillah ya. Assalamualaikum Sarimah, Kak Basia. Assalamualaikum Kak Basia. Lama tak jumpa ya. Okey. Kak ipar saya pun juga ada juga ni ya, Kak Norma, Kak Ma ya. Siapa lagi ya yang saya nampak kat sini? Okey, yang lain tak nampak ya. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey. Dalam siri 4, masa depan akan datang dengan sendirinya, Dr. Aid ya menukilkan ya, yang baris pertama sekali Dr. Aid menukilkan di sini dalam surah An-Nahl ayat 1 yang maksudnya, firman Allah yang maksudnya, sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah pasti akan datang, maka janganlah kalian minta untuk disegerakan ya. Okey. Maksudnya apa yang dah ditentukan oleh Allah, kita jangan kita minta untuk disegerakan ya. Oleh kerana itu, janganlah anda mendahului sesuatu yang belum terjadi
Apakah anda mahu mengeluarkan kandungan sebelum waktunya dilahirkan atau memetik buah-buahan sebelum masak? Ya, hari esok adalah sesuatu yang belum nyata dan dapat diraba. Maksudnya yang kita tak dapat sentuh lagi, ya. Belum berwujud dan tidak memiliki rasa dan warna, ya. Hari esok ni tak ada warna lagi, tak ada rasa, tak ada apa-apa lagi, tak wujud lagi, ya. Mengapa kita harus menyibukkan diri dengan hari esok, mencemaskan kesialan-kesialan yang mungkin akan terjadi padanya, memikirkan kejadian-kejadian yang akan menimpanya, meramalkan bencana-bencana yang bakal ada di dalamnya. Bukankah kita juga tidak tahu apakah kita akan bertemu dengannya atau tidak? Dan apakah hari esok kita itu akan berwujud kesenangan atau kesedihan? Ya, dia tanya soalan tu. Okey. Kalau kita perasan, ya, Dr. Aid ni dia bagi satu motivasi sebenarnya. Bukan dia kata kita ni tak boleh ada perancangan masa depan, tetapi dia nak menekankan kepada kita supaya kita perlu fokus pada hari ini. Hari ini, kalau pada hari ini kita memegang sebiji benih di tangan kita, tanam hari ini. Ya, tanam hari ini, jangan angan-angan esoklah aku tanam, ya. Esoklah aku buat tu. Jangan panjang angan-angan untuk buat untuk kita ada ingatan untuk kita laksanakan pada hari keesokannya. Sebab esok tu belum tentu ada untuk kita. Esok insya-Allah ada, ya, tapi untuk kita belum tentu ada. Sebab semalam macam kita baca, hari ini milik anda. Dr. Aid kata kalau kita berpagi-pagian, ya, kita melalui hari ini pada waktu pagi, kita jangan panjang angan-angan, ingat yang kita akan ada sampai petang, ya. Dan kita pula jangan sangka yang kita akan ada sampai malam. Malam tu insya-Allah ada, ya, selagi belum berlakunya kiamat, insya-Allah ada, ya, malam tu. Tetapi kita ni, adakah Allah akan simpan kita sampai petang ni, sampai malam atau sampai esok? Wallahualam, kita pun tak tahu. Tetapi apa yang kita ada hari ini, manfaatkan sebaik mungkin pada hari ini. Kalau ada biji benih di tangan kita, tanam pada hari ini, ya. Kalau katakanlah, ya, kita tak sihat, ya, pada hari ini, usahakan rawatannya pada hari ini. Jangan esoklah. Jangan buat macam tu, ya. Usahakan untuk kita laksanakan pada hari ini, ya. Okey. Perenggan kedua, Dr. Aid menjelaskan, ya, hari esok masih ada dalam alam ghaib dan belum turun ke bumi, ya. Maka tidak sepatutnya kita menyeberangi sebuah jambatan sebelum sampai di atasnya. Sebab siapa yang tahu bahawa kita akan sampai atau tidak pada jambatan itu. Boleh jadi kita akan terhenti jalan kita, maksudnya boleh jadi kita berhenti, ya, sebelum sampai ke jambatan itu, atau mungkin pula jambatan itu hanyut terbawa arus terlebih dahulu sebelum kita sampai di atasnya. Dan boleh jadi juga kita akan sampai pada jambatan itu dan kemudian kita menyeberanginya, ya. Dia kata dia bagi analogi lah, ya. Dr. Aid ni sangat hebat dalam memberi analogi. Dia kata seolah-olah, ya, esok tu adalah masih dalam ghaib, ya, alam ghaib yang belum turun ke bumi. Dan kita tak sepatutnya kita nak menyeberangi satu jambatan yang belum sampai. Maksudnya kata kalau kita nak pergi ke Pulau Pinang, ya, kita kena menyeberangi jambatan Pulau Pinang. Mesti kita kena sampai dulu sebelum kita sampai nak menyeberangi itu, kita akan sampai kat tol dia, ya, baru kita boleh seberangi tu. Mana mungkin macam contoh saya dekat Sungai Petani, mana mungkin saya duduk di Sungai Petani ni saya nak menyeberangi jambatan tu, kan? Tak mungkin berlaku macam tu, kan? Dia kata, dan siapa tahu bahawa kita akan sampai atau tidak pada jambatan tu, ya, belum tentu, ya, kita nak sampai ke tak kat jambatan tu. Boleh jadi kita akan terhenti sebelum sampai kat jambatan tu, ataupun boleh jadi kita akan hanyut, ya, contohnya kita nak pergi jambatan menyeberangi sungai lah, ya, tiba-tiba
boleh jadi jambatan itu di bawah arus deras ataupun angin ribut taufan ataupun apa saja, binasanya jambatan itu ya membuatkan kita tak boleh nak seberangi jambatan tersebut ya. Dan kemungkinan juga ya kita dapat menyeberangi jambatan itu ya dengan baik ya. Dia bagi analogi macam tu. Dan dalam syariat dia kata ikut Islam ya, memberi kesempatan kepada fikiran untuk memikirkan masa depan dan membuka alam ghaib dan kemudian terhanyut dalam kecemasan yang baru diduga darinya adalah sesuatu yang tidak dibenarkan ya. Kalau kita buka ya, kalau kita buka mana-mana saya pun tadi ada ya meneroka juga ya kitab ataupun buku ya, kitab Ihya Ulumuddin ya, peninggalan Imam Al-Ghazali pun ada ya, ada dalam ni dia memang menyatakan bahawa tak boleh panjang, itu ilmu yang sangat tinggi lah ya, orang ilmu tasawuf ni ya, tak boleh tinggi angan-angan dan sebagainya ya. Dan ulama kita ya, Syahid Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti pun ya, dalam buku dia 132 langkah penyucian jiwa ya, dalam pelajaran 69 ya, dalam pelajaran 69 Dr. Ramadan Al-Buti pun ada sebut ya, dia kata pelajaran 69 ni dia kata jangan sibukkan diri dengan masa silam mahupun masa hadapan ya. Dia kata masa hadapan ni dia kata seseorang tidak sepatutnya memikirkan apa yang dia idam-idamkan serta inginkannya pada masa hadapan. Bertanggungjawablah kepada diri anda untuk detik yang sedang anda berada di dalamnya ya. Memang ada dalam teori kaunseling ya. Teori-teori kaunseling yang pelopor-pelopor barat nyatakan ya bahawa kita perlu bertanggungjawab pada masa sekarang ya, bukan dipengaruhi ataupun disedihkan, ditutupi oleh kisah-kisah silam, sejarah-sejarah silam yang menyedihkan, yang membuatkan kita merana, kita kecewa, kita menderita dan sebagainya, ataupun kebimbangan-kebimbangan kita untuk kita melalui masa depan ya. Okey. So hari ini adalah realitinya. Cubit sikit ya. Inilah realiti kita berada sekarang. Rasa sakit kan? Cubit rasa sakit. Maknanya inilah realiti pada hari ini. Di sinilah, di ketika inilah langit yang kita junjung, bumi yang kita pijak, maka kita fokuskan pada hari ini ya. Jangan kita bimbang pada masa depan, kerana masa depan itu akan datang. Kita je tak tentu ada ke tak pada masa depan tu ya, tetapi kita hendaklah kita fokuskan pada masa kini dan apa sahaja manfaatkan masa ini, manfaatkan segala-galanya pada ketika ini dan pada waktu ini. Ya. Assalamualaikum Dr. Ghaffar ya. Sifu saya ya. Dr. Ghaffar terima kasih hadir juga ya, bagi sokongan ya. Kalau ada yang salah mohon betulkan ya Dr. Ghaffar. Assalamualaikum Amy ya. Anak saudara ya. Okey. So saya sambung ya dengan apa yang telah dinyatakan oleh Dr. Aid ya. Okey. Dr. Aid kata Dr. Aid kata ya, dalam syariat kita ya, dalam agama kita Islam ya, tidak dibenarkan untuk kita berfikir dengan lebih panjang ya tentang masa depan ya. Kerana hal itu termasuk angan-angan yang terlalu jauh ya. Sesungguhnya tindakan itu pun tidak masuk akal kerana sama halnya dengan berusaha perang melawan bayang-bayang ya. Maksudnya kalau kita perang lawan bayang-bayang tu macam sia-sia lah kan. Bayang-bayang lawan dengan dia ya. Ambil pedang ya, ambil apa-apalah ya untuk berlawan dengan bayang-bayang, satu usaha yang bodoh dan sia-sia. Okey. Namun kebanyakan manusia di dunia ini justru banyak yang termakan oleh ramalan-ramalan tentang kelaparan, kemiskinan, wabak penyakit dan krisis ekonomi yang kabarnya akan menimpa mereka. Padahal semua itu hanyalah sebahagian dari kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah syaitan ya. Dr. Aid
nukilkan di sini ya, sekolah-sekolah syaitan ya, bukan saya tambah ya. Dr. Aid memang nukilkan begitu. Maksudnya diletak situ sekolah-sekolah syaitan tu, maksudnya indoktrin yang sentiasa dimasukkan dalam pemikiran-pemikiran kita ya, pemikiran-pemikiran terutamanya daripada barat, yang mana dia nak kita risau, dia nak kita fikirkan sesuatu yang membimbangkan kita, akan berlaku macam tu macam ni kan. Selalu barat dia akan buat kajian, dia akan cerita kajian tu tak salah ya, jangkaan-jangkaan itu pun semua tak salah, tetapi kita untuk kita bermotivasi, kita kena ingat here and now, maksudnya pada ketika ini dan pada masa ini ya, bukan dibimbangkan, dirisaukan dengan masa depan yang tidak pasti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mida ya. Okey. Jadi Dr. Aid memuatkan di sini firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 268 yang maksudnya firman Allah surah Al-Baqarah ni, syaitan itu menjanjikan menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan jika kamu bersedekah atau menderma, dan ia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji iaitu bersifat bakhil, kedekut, sedang Allah menjanjikan kamu dengan keampunan daripadanya serta kelebihan kurniaannya ya. Mereka yang menangis sedih meratap masa depan adalah yang menyangka diri mereka akan hidup kelaparan ya, menderita sakit selama setahun dan memperkirakan umur dunia ini tinggal 100 tahun lagi, padahal orang yang sedar bahawa usia hidupnya berada di genggaman yang lain ya. Dia ada pembuka kata, penutup kata kat situ, genggaman yang lain, maksudnya genggaman Allah lah ya. Tentu tidak akan menggadaikannya untuk sesuatu yang tidak ada. Dan orang yang tidak tahu bila akan mati, tentu salah besar bila justru menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak diketahui secara pasti hakikatnya. Okey. Sahabat-sahabat, saya teringat ya satu kisah, satu pengajaran yang Allah bagi pada saya ya. Allah nak pesan, nak ajar saya, nak didik saya. Pada masa saya pergi buat umrah ya, masa saya buat umrah dengan suami, dengan mak dulu ya. Saya ni kan kaunselor kan, selalu bagi nasihat kan. Satu hari Allah wujudkan ya keadaan itu pada saya, nak didik saya sebenarnya ya. Nak cerita bahawa betapa kita ni manusia ni suka kepada ramalan-ramalan tu ya. Okey, macam ni. Lepas solat ya, Zuhur, saya keluar daripada masjid ya. Saya keluar daripada masjid, Masjidil Haram tu. Jadi sementara saya menunggu, suami saya tolak ya. Masa tu mak saya pakai wheelchair. Suami saya tolak. Bila tolak tu saya tak boleh nak beremba dengan suami saya tu, jadi macam orang ramai dan sebagainya. Jadi saya keluar dulu. Bila saya keluar dulu, saya tunggu di depan pintu masjid lah ya. Dan tunggu suami saya keluar dengan mak saya. Dalam masa sedang menunggu tu ya, ada seorang pangkat adik lah, lelaki, sedang berjalan tak pakai kasut ya. Lepas tu saya tanya dia, kenapa dik? Dia cakap kasut hilang kak, dia kata. Lepas tu saya kata, ya Allah dik, pakailah kasut yang kan kat depan masjid tu kan banyak kasut yang ada kiri-kiri, kanan-kanan, ada yang orang kata apa, kasut yang bukan pasangan dia lah, maksudnya kasut yang telah di apa orang kata orang tinggal lah, maksudnya bukan ada pemilik dia, mungkin tak akan carilah kasut tu kan. Dan memang masa tu pun dah tak berapa ramai orang dah ya. Jadi saya pun saya cakap dengan dia, ya Allah dik, ambil lah kasut mana-mana kan, suka-suka kan, bagi nasihat kan. Ambil lah kasut mana-mana, pinjam kejap, pergi beli kasut dan hantar balik kan. Saya cakap macam tu. Lepas tu yelah kak, dia kata saya pun nak buat macam tu. Lepas tu datanglah seorang pakcik ni lagi, ada seorang pakcik ni duk cari. Dia sambil dia duk membebel lah, dia kata, mana pi kasut saya gini. Saya kata, pakcik janganlah jalan atas tu, nanti takut kaki pakcik melecup. Pakcik pakai
kan melecuk tu melecur lah kan, orang Kedah kata melecuk lah kan. So saya katakan dengan dia, pakcik pakailah, ambillah kasut mana-mana, beli slipper mana-mana, lepas tu then beli pergi beli, nanti ganti balik kan. Lepas tu okey. So saya pun rasa macam saya dah buat peranan yang baik apabila berada di situ ya. Membantulah kan, dapat membantu. Bagi nasihat ni kan memang kerja saya kan. Jadi selalu ya Allah pakcik janganlah jalan nanti takut kaki melecur kan. Macam tu. So okey. Balik ke bilik, ke hotel. Then waktu nak asar tu, masa tu balik tu tak ada rasa apa-apa. Masa nak datang asar tu kan, nak datang asar, sepanjang perjalanan saya daripada hotel dalam berapa meter ya? 800 meter, 700 ke 800 meter lah hotel saya ke Masjidil Haram. Di bawah telapak kaki saya tu, saya masa berjalan tu, saya diam, saya tak cerita dengan suami ke tak cerita dengan mak sebab saya rasa satu gelembung air yang sedang membesar di bawah bawah ibu jari dan bawah tapak kaki dekat bahagian ibu jari tu kan. Saya rasa macam satu gelembung yang besar ya, yang rasa macam terasa tu macam gelembung tu macam ada air yang banyak, rasa macam dia nak pecah dah kan. Pedih, subhanallah, sangat pedih, sangat sakit. Lepas tu kan sampai di masjid, bila sampai kat masjid saya pun jalan lah macam terhencut-hencut lah kan, sakit kan. Sampai di masjid, saya solat dulu, solat sunat tahiyat masjid. Lepas tu saya tak sabar-sabar nak duduk sebab nak tengok gelembung air yang ada di bawah kaki saya tu kan. Saya pun duduk, lepas bagi-bagi salam tu kan, buka stokin, tengok, subhanallah, tak ada gelembung, tak ada merah, tak ada apa. Masa tu saya cepat-cepat sedar, subhanallah, masya Allah ya. Rupa-rupanya saya ada buat silap ni. Saya kata, ya Allah, aku ada buat silap ni. Saya pun recall balik apa yang selalunya kita silap. Kita ni sebenarnya kita diuji biasa je dengan perkataan kita ya. Jadi saya pun teringat, ya Allah, ya, saya berdosa ya Allah ya, sebab saya ni nasihat tu tak salah ya, bagi nasihat tu tak salah sebenarnya, tapi buat kerja Allah tu yang salah. Buat kerja Allah apa? Buat kerja Allah sebab dah buat ramalan kan, nanti kaki melecup. Saya dah cakap tadi, pakcik jangan jalan atas tar tu, panas, nanti kaki melecup kan. So pakcik tu pun okey macam tu. Jadi saya ni nasihatkan kat pakcik tu, kalau saya nasihatkan sekadar saya kata, pakcik eloknya pakcik pakai slipper mana-mana, pergi beli slipper dulu apa semua kan. Macam tu saya rasa lebih baik daripada saya bercakap, pakcik jangan berjalan atas tar tu, panas, nanti kaki pakcik melecur kan. Nanti yang itu sebab yang nanti tu maksudnya saya dah buat satu ramalan yang mana Allah sangat marah. Itu nak ceritanya bahawa memang bila kita kat sana kan, Allah bagi dekat kita supaya kita sedar pengajaran untuk kita balik ke Malaysia ni, kita implement benda yang sama. Okey, contoh yang biasa lagi orang selalu buat ya. Kadang-kadang kita tengok orang cakap nak makan tu, nak makan ni kan, nanti sakit ke ni kan. Itu perkataan-perkataan itu maksudnya kita telah memberi satu ramalan-ramalan. Sebenarnya Allah tak suka benda tu ya. Allah tak suka benda tu sebab masa depan itu adalah kerjaan Allah, bukan kerja kita. Ya, jadi kita ni manusia ni, kita hari ni kita laksanakan sebaik mungkin apa yang ada di tangan kita pada hari ini, apa yang ada di depan kita pada hari ini, apa yang ada di sekeliling kita pada hari ini. Kita buat sehabis baik, dengan kaedah yang sangat baik, tetapi jangan kita masukkan urusan Allah dalam pelaksanaan kita menjalankan kehidupan. Ya, boleh? Okey. Itu sekadar berkongsi lah, maksudnya pengalaman dan pengajaran yang Allah nak pesan pada saya ni supaya Mazita, hang jangan buat kerja Tuhan, hang buat kerja hang saja. Macam tu ya. Okey. Dan Dr. Aid ya,
yang terakhirnya Dr. Aid menukilkan kat sini ya, perenggan-perenggan akhir katanya, biarkan hari esok itu datang dengan sendirinya, janganlah anda menanyakan kabar beritanya dan jangan pula anda menunggu waktu itu sebab hari ini anda sudah sangat sibuk. Sangat sibuk maksudnya apa-apa buat hari ini, apa-apa buat hari ini. Kalau nak maafkan orang, maafkan hari ini. Kalau nak menyatakan rasa sayang, rasa kasih pada ahli keluarga, pada sesiapa, pada pasangan, pada ibu bapa, hari ini. Jangan tunggu pada hari esok. Ya. Jika anda hairan, maka lebih menghairankan lagi orang-orang yang berani menebus kesedihan suatu masa yang belum tentu matahari terbit di dalamnya dengan bersedih pada hari ini. Oleh kerana itu, hindarilah angan-angan yang berlebihan. Ya. Dia tak nak kita lebih berangan-angan, tetapi dia nak kita fokus pada hari ini, manfaatkan pada hari ini. Ya. Mudah-mudahan bila kita manfaatkan hari ini, kita lebih bermotivasi. Ya. Kita lebih bermotivasi. Ya. Jadi, kita tak adalah macam duduk dalam keadaan tak buat apa-apa, bertangguh-tangguh. Ya. Jadi, sesuatu yang sangat merugikan, sesuatu tindakan yang bodoh dan sia-sia untuk kita memikirkan sesuatu yang bukan tugas kita. Okey. Jadi kita dah selesai baca siri 4 ya. Tajuknya masa depan akan datang dengan sendirinya. Alhamdulillah ya. Dan untuk esok ya, siri yang kelima, tajuknya jadikan kritikan tajam sebagai penghormatan. Ya, tajuk yang sangat menarik ya. Tajuk yang sangat menarik dan tajuk yang saya rasa boleh senang dibaca tetapi sebenarnya sangat susah untuk kita laksanakan ya. Macam mana kita nak jadikan kritikan tajam itu sebagai satu penghormatan untuk kita ya, sebagai alat yang boleh melonjakkan kita untuk mencapai kecemerlangan diri dan mencapai sesuatu yang lebih baik daripada hari ini ya. Insya-Allah mudah-mudahan Allah simpan, Allah panjangkan usia kita keesokan hari untuk kita berbincang ataupun kita membacakan penulisan nukilan Dr. Aid Al-Qarni untuk siri yang kelima, iaitu jadikan kritikan tajam sebagai penghormatan, insya-Allah ya. Saya ucap terima kasih ya kepada semua yang hadir ya, kepada semua yang sudi ya meluangkan masa bersama-sama dengan saya untuk kita sebarkan kebaikan, untuk kita panjang-panjangkan kebaikan ya. Kita hidup ni ya tidak lama ya, sekejap sahaja dan kita nak cari bekalan untuk kita kembali ke kampung yang kekal, kampung akhirat ya. Mudah-mudahan Allah pelihara hati kita, Allah pelihara amalan kita, tingkah laku kita, perilaku kita supaya kita mendapat keredaan Allah. Dan masih lagi ya, saya nak memohon kepada sahabat-sahabat ya, kita panjangkan doa, kita panjatkan munajatkan doa, munajatkan permohonan kita, permintaan kita. Kita mohon supaya Allah bawa pergi ya, angkat musibah ini, petaka ini, pandemik ini daripada bumi kita dan daripada dunia keseluruhannya. Selamatkanlah saudara-saudara kita, selamatkanlah, kita minta Allah selamatkanlah frontliners kita yang mungkin terdiri daripada sahabat-sahabat kita, sanak saudara kita, saudara se-Islam kita, rakan-rakan yang walaupun bukan Islam ya, rakan-rakan yang memperjuangkan dalam menyantuni umat keseluruhannya ya. Jadi kita panjatkan doa, mohon supaya Allah bantu kita untuk kita keluar daripada pandemik COVID-19 ini ya. Sesungguhnya COVID ini sangat sesuatu yang sangat besar ya, bala tentera yang Allah kirimkan kepada kita untuk kita renungkan ya. Allah nak kita bersatu ya, bersatu supaya kita jangan berpecah ya, bersatu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya. Jadi saya dah hampir ke 1 jam ya kita bersama, insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian ini ada manfaatnya. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya perkongsian ini
ada saya menokok tambah daripada buku Dr. Aid ya, kelebihan dan kebaikan itu daripada Allah sebenarnya ya, dan kelemahan dan kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf ya. Dan kita tangguhkan sesi kita dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sayang semua. InsyaAllah mudah-mudahan Allah izinkan pertemuan kita untuk siri kelima esok pada jam 10 pagi macam biasa. Assalamualaikum.